Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 28 November bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Selepas kecoh dengan kisah sotong goreng RM100 di sebuah restoran nasi kandar, kali ini seorang lagi pelanggan di Pulau Pinang terkejut apabila bil sayur kailan ikan masinnya berharga RM18. Berdasarkan perkongsian yang dimuat naik di Facebook Pening kini, kejadian berlaku di sebuah restoran di Kepala Batas. Bagaimanapun, nama kedai tidak dinyatakan. Dalam hantaran itu, pelanggan berkenaan memuat naik gambar kailan ikan masin yang dibelinya beserta resit hidangan yang tertera harga satu hidangan ikan jenahak bernilai RM90, satu hidangan sayur campur berharga RM9, satu hidangan kailan ikan masin berharga RM18 dan satu hidangan ulam dan sambal berharga RM5. Harga keseluruhan bagi bil berkenaan adalah RM122. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Pulau Pinang berkata pihaknya akan melakukan siasatan berhubung isu tersebut termasuk mengenal pasti restoran berkenaan. Justru mereka berharap pelanggan itu tampil membuat aduan agar siasatan lanjut dapat dijalankan. Berita seterusnya. Sistem perkhidmatan kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang sedia ada terlalu kuno dan melebihi 10 tahun, maka perlu dilakukan digitalisasi supaya tidak menyusahkan rakyat. Demikian kenyataan dikeluarkan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee-Ka Siong selepas melakukan lawatan mengejut di bangunan JPJ Johor hari ini. Katanya dalam satu hantaran di Facebook, beliau mendapati orang ramai terpaksa beratur panjang untuk mendapatkan cetakan lesen memandu Malaysia LMM. Tambah beliau, terdapat pelanggan JPJ yang mengadu LMM tidak dapat diperbaharui di UTC dan pejabat pos. Malah ada juga yang mempersoalkan sistem MySikap yang transaksinya dibuat secara dalam talian namun masih lagi perlu hadir ke JPJ untuk urusan percetakan. Dalam pada itu, daripada 4 mesin cetak LMM yang dibekalkan oleh Percetakan Keselamatan Nasional PKN, hanya 2 mesin sahaja yang berfungsi di pejabat JPJ Johor. Beliau yang amat kecewa dengan situasi itu telah menghubungi serta mengarahkan PKN segera membaiki atau menghantar mesin cetak LMM. Pada waktu yang sama, beliau juga mengarahkan ibu pejabat JPJ supaya serta-merta mengumpulkan maklumat dari semua cawangan JPJ, UTC dan pejabat pos tentang prestasi terkini percetakan LMM dan lesen kenderaan motor LKM menggunakan mesin cetak yang dibekalkan oleh PKN kerana tidak mahu masalah sama berlaku di tempat lain yang akhirnya membazirkan masa rakyat. Berita berikutnya. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan berusaha untuk menjadikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri sekali lagi. Timbalan Ketua Penerangan 2 Bersatu Malaysia, Dr. Afif Bahardin berkata, Perikatan Nasional PN memerlukan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin untuk menerajui pentadbiran negara. Katanya Tan Sri Muhyiddin adalah seorang yang berprinsip dan berani melawan keburukan. Beliau menyatakan demikian pada persidangan tahunan Bahagian Bersatu Shah Alam hari ini. Sementara itu, Afif yakin Bersatu dapat menggulingkan PKRD Shah Alam khususnya dan Pakatan Harapan umumnya pada pilihan raya umum PRU akan datang. Katanya demi mencapai matlamat berkenaan, Bersatu perlu menjadikan pilihan raya negeri PRN Melaka sebagai pengalaman untuk menyusun strategi bagi berhadapan PRU ke-15. Kita ke perkembangan COVID-19. Malaysia mencatatkan 4,239 kes positif baharu COVID-19 setakat jam 12.30 hari ini, turun berbanding 5,097 kes semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, angka itu menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di negara ini adalah 2,623,816 kes. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan kadar penggunaan katil unit rawat terapi ICU di Lembah Kelang termasuk untuk kes bukan COVID-19 adalah lebih tinggi berbanding negeri lain. Menurut laman sesawang COVID Now, setakat jam 11.59 malam tadi, sebanyak 81.1% atau 121 pesakit dimasukkan ke unit rawat terapi ICU di Lembah Kelang. Jumlah itu lebih tinggi berbanding peratusan penggunaan katil ICU di seluruh negara iaitu 62.9% atau 510 pesakit.
Purata penggunaan katil ICU seluruh negara dalam tempoh 7 hari ialah seramai 541 pesakit, sementara bagi Lembah Kelang saja 124 katil. Daripada data itu, kadar penggunaan katil ICU paling tinggi dilaporkan di Putrajaya iaitu 90% atau 7 kes, Selangor 80.9% atau 86 kes dan Kuala Lumpur 79.8% atau 28 kes. Beralih ke berita sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan memberi tekanan kepada pemain remaja Aifa Azman untuk menggantikan Datuk Nicole and David sebagai Ratu Skuash Negara. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, Aifa merupakan seorang pemain berpotensi dan mampu pergi lebih jauh dalam kariernya. Katanya beliau kagum dengan pencapaian gadis berusia 19 tahun itu memenangi kejohanan terbuka Malaysia 2021 semalam. Tambah Datuk Seri Faizal, KBS optimis dan akan terus memberi sokongan kepada kejayaan Aifa dalam mengibarkan jalur gemilang sekaligus mengharumkan nama negara di pentas kejohanan seterusnya. Semalam, Aifa menjuarai Terbuka Malaysia 2021 selepas menundukkan pilihan utama Salma Hani yang juga pemain di ranking ke-8 dunia dari Mesir di Pusat Squash Nasional Bukit Jalil. Seterusnya, Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad menjawab kritikan pembangkang yang mengatakan jumlah pengembara yang dibenarkan melalui laluan perjalanan individu telah divaksin VTL terlalu sedikit. Katanya apa yang penting adalah kedua-dua negara telah membuka pintu sempadan masing-masing. Johor bersedia menerima masuk seramai 1,440 individu pada minggu pertama VTL darat dikuatkuasakan iaitu bermula esok. Ia dikuatkuasakan serentak dengan inisiatif VTL udara. Menurutnya, selain pekerja, VTL darat akan memberi peluang kepada rakyat Malaysia dan Singapura yang terpisah dengan keluarga akibat pandemik COVID-19 untuk bertemu semula. Pada masa ini, VTL darat dihadkan kepada pengangkutan bas sahaja sebagai mekanisme kawalan. Mod pengangkutan lain akan disenaraikan secara berperingkat. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.